Tamadun Cina ini pernah menjalankan hubungan dengan kuasa-kuasa barat, tetapi hubungan ini tak lama. Ini kerana tamadun Cina di mana masyarakat Cina bimbang berkenaan dengan kemasukan tamadun barat menyebabkan mereka ini hilang daripada asal usul mereka, iaitu daripada budaya mereka itu sendiri. Iaitu yang pertama sekali daripada tamadun barat menyatakan masyarakat ini adalah sama rata, yang mana setiap golongan adalah sama rata, di mana tamadun Cina dia menggunakan sistem kasta, ada peringkat-peringkat dia tertentu, iaitu golongan bangsawan, golongan pendidik dan golongan-golongan yang seterusnya. Jadi sikap ataupun dasar tutup pintu ini adalah berasal daripada kerana bimbang dengan kemasukan agama Kristian ke dalam tamadun Cina, dan mereka ingin mengekalkan agama nenek moyang mereka, iaitu Confucianism dan juga Buddhism. Dan juga masyarakat Cina ini menganggap perdagangan adalah pekerjaan yang tidak sepatutnya berlaku kerana mereka ini mempunyai sumber yang sangat-sangat luas. Jadi oleh itu untuk dikatakan tentang sikap tutup pintu ini adalah kerana mereka anti terhadap orang luar adalah tidak 100%. Sikap orang-orang Cina pada ketika itu lebih menganggap mereka sebagai negara Middle Kingdom. Ini kerana mereka berpegang kepada pandangan Confucius yang telah menegaskan bahawa China adalah sebagai pusat peradaban dunia, sedangkan negara luar tidak mempunyai peradaban tersebut. Tambahan pula, Maharaja China dianggap sebagai anak syurga dan pemerintah universal. Atas perbezaan dasar ini, China enggan mengadakan hubungan diplomatik dengan dunia luar. Dan mereka menganggap semua utusan yang datang dari barat hanya sebagai pembawa ufti sahaja dan harus sujud di hadapan maharaja mereka yang memerintah ketika itu. Mereka juga menganggap orang barat sebagai barbarian atau tidak bertamadun berbanding Cina yang bagi mereka sangat tinggi tamadunnya. Jadi, konsep persamaan taraf dalam hubungan perdagangan dan diplomatik dianggap menjatuhkan imej negeri China. Bagi China, perdagangan yang diamalkan oleh barat adalah satu pekerjaan yang hina. Bagi pandangan saya, tamadun Cina ini merupakan sebuah tamadun yang sangat maju. Mereka telah bermula sejak beribu-ribu tahun dahulu. In fact, mereka telah bermula mungkin 2,000 atau 3,000 tahun sebelum Masihi. Tamadun mereka sangat awal, dan kesan daripada tamadun Cina ini telah wujudnya pelbagai falsafah seperti Confucianisme dan juga Taoisme. Selain daripada itu, tamadun-tamadun dari segi perubatan dan teknologi di negeri China juga sangat memberangsangkan. Dan ada sedikit sahaja yang berkaitan dengan kesan negatif apabila berlakunya interaksi antara tamadun Cina dengan tamadun-tamadun yang lain, maka dia memberikan impak yang positif. Terutamanya wujudnya perkongsian daripada sudut tulisan. Kalau kita tengok tulisan yang mana tulisan Cina ini mempengaruhi tulisan katakana, kemudian tulisan di Jepun dan juga Korea, tulisan Hanja. Jadi yang mana ciri-ciri tulisan ini masih lagi digunakan sehingga hari ini dan mengalami perubahan-perubahan, dan pada waktu ini dikenali sebagai tulisan Pinyin. Manakala selain daripada itu, seni bina tamadun Cina mempunyai pengaruh terhadap tamadun-tamadun yang lain. Terutamanya kalau kita lihat di Malaysia lah, wujudnya masjid yang menggunakan bentuk-bentuk ataupun
ukiran-ukiran ataupun bentuk bumbung yang sebagaimana tamadun Cina punya seni bina. Okey. Manakala daripada aspek positif pula, kita lihat semasa antara interaksi tamadun Cina dengan tamadun India, okey, apabila masuknya Confucianism, okey, apabila masuknya Confucianism ke dalam tamadun India, maka di sini masyarakat mula merasa berbeza dengan agama Buddha. Okey, yang ini bukan sahaja di India tetapi di China juga. Okey. Pada pendapat saya, memang benar tamadun Cina ini mempunyai keistimewaan mereka tersendiri berbanding dengan tamadun yang lain. Ini adalah kerana tamadun Cina ini boleh dianggap unik kerana tiada negara lain yang mengamalkannya. Buktinya, negara mereka tidak pernah dijajah serta dapat mempertahankan budaya mereka sendiri tanpa ada campur aduk dengan unsur budaya lain sehinggalah ke hari ini. Antara faktor-faktor utama yang boleh diutarakan yang telah membawa kepada kejayaan tamadun ini adalah, pertamanya, ketegasan pemerintahnya sendiri serta rakyatnya yang akur kepada pemerintah dan taat melaksanakan dasar negara mereka. Tamadun Cina adalah tamadun yang sudah wujud sekian lama, iaitu antara tamadun yang tertua di dunia yang wujud, iaitu setanding dengan wujudnya tamadun Babylon, iaitu berlaku wujudnya tamadun Cina ni daripada tahun 5000 sebelum Masihi lagi. Bagi saya wajar sebab melalui sejarah ni kita belajar banyak benda dan secara tak langsung sejarah-sejarah ni semua bagi kita pengajaran dan macam mana kita nak rangka kehidupan kita yang seterusnya. Selain itu, sejarah ni juga ajar kita macam mana kita nak appreciate, hargai warisan orang-orang yang terdahulu. Konsep tamadun Cina ini perlu disemai hingga zaman kini kerana dia meninggalkan banyak kesan terhadap rantau Asia Tenggara, terutamanya dari segi pengiriman utusan, ketenteraan, diplomatik, perubatan dan juga migrasi. Selain itu juga, tamadun Cina ni dia meninggalkan kita nilai-nilai moral, seperti apabila kita beri tugasan, aktiviti, latihan, mereka akan fokus dan rajin melakukan sesuatu tugasan tu hingga habis. Saya, sumbangan tamadun Cina terhadap perkembangan teknologi yang macam kita boleh tengok sekarang ni, rangkaian 5G. Sekarang ni Cina telah mencuba dan membuat eksperimen tentang rangkaian 5G. 5G ni merupakan rangkaian yang 10 kali ganda lagi laju daripada 4G, dan melalui rangkaian ini juga kerajaan Cina telah explore macam mana rangkaian ni boleh membantu diorang untuk bersaing dengan negara-negara yang lain seiring dengan arus teknologi yang sekarang. Seterusnya yang kita boleh tengok melalui penghasilan sutra. Penghasilan sutra ni dari sejak zaman tamadun Cina lagi, zaman dulu-dulu lagi. Dan kita boleh tengok sutra ni masih digunakan dari dulu sampai sekarang. Sutra ni juga kita boleh tengok dia masih digunakan, tak kira lah golongan, sekarang ramai yang suka sutra ni sebab sutra ni lembut.